bajikan masyarakat, sahabat saya adinda yang berhormat Tuan Haji Muslimin, Timbalan Menteri, sahabat saya saudara Goh, Ketua MCA Tanjung Malim, rakan-rakan pimpinan Barisan Nasional Tanjung Malim, jentera-jentera pilihan raya, saudara-saudari, sama ada yang ada dalam Dewan, yang depan ni, yang nampak patuh SOP, yang belakang tu, yang kurang patuh sikit, tolong ada sikit penjarakan, dan lebih ramai lagi yang mengikuti siaran ini secara langsung, seluruh negara, ceramah istimewa, perawi-perawi hadis sahih, iaitu Setiausaha Agung 5 parti politik. Kenapa saya kata perawi hadis sahih? Malam ni tuan-tuan dengar cerita daripada Setiausaha Agung. Setiausaha Agung ni dia tak ambil cerita merata-rata. Dia ambil cerita direct daripada Presiden, dia laksanakan. Dan sekali-sekala memberi nasihat pada Presiden. Jadi malam ni kita dah dengar beberapa versi cerita. Saya juga nanti akan nak berceritakan beberapa hadis-hadis sahih, hadis politik yang sahih, yang mungkin menimbulkan sedikit kekeliruan sebelum daripada ini. Alhamdulillah, saya membaca daripada surah Ali Imran ayat 102, 103 dan 104. Kenapa saya memilih ayat surah Ali Imran ayat 102, 103 dan 104? Adalah kerana dalam sejarah perjalanan politik manusia itu sudah ada contoh teladan yang dibawa, terutama bagi umat Islam, yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nak melengkapkan risalah rahmatan lil alamin, menepati apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utuskan engkau wahai Muhammad politik-politik juga, pilihan raya juga, kita tidak boleh menjadi layang-layang yang putus tali. Politik itu harus ada asas dan landasannya. Politik itu bukan hanya mengikut sorak-sorai atau nafsu-nafsi semata-mata. Politik itu harus bersandarkan kepada falsafah dan dasar-dasar yang tertentu. Peradaban manusia menyatakan, kalau nak mencari kekuatan, ummah nak cari kekuatan, bangsa nak cari kekuatan, pokok pangkalnya ialah untuk mewujudkan penyatuan dan perpaduan. Hijratul Rasul daripada Makkah Al-Mukarramah ke Madinatul Munawwarah datang dalam keadaan lemah, tinggal kampung halaman, tak bawa harta dan kekayaan, turun sehelai sepinggang dengan sejumlah sahabat yang bilangannya kecil saja daripada golongan kaum muhajirin. Tetapi apabila sampai di Madinah, yang kecil itu digabung-gabungkan. Baik muhajirin atau ansar, Islam mendatang, Islam yang berada di kota Madinah, dan juga yang bukan Islam, yang berpuluh ribu waktu itu berada di kota Madinah, digabungkan, dicantumkan, maka membentuk daulah Islamiyah yang pertama. Dan sebab itulah juga dalam Al-Quran memperingatkan betapa perpecahan itu adalah petanda kehidupan jahiliyah. Jahiliyah yang sudah menghampiri api neraka. Sedangkan kita dituntut hendaklah kita mati dalam keadaan iman. Bagi orang Islam dalam keadaan Muslim, walaupun namanya sudah pun Muslimin, tapi ummah yang lainnya. Maka ayat 102
Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi ayat 103 menjelaskan lagi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada tali Allah, yakni panduan agama, jangan bercerai-berai. Ringkas cerita, penyatuan dan perpaduan yang telah membawa daulah Islamiyah yang telah menukar peradaban manusia yang paling daripada paling gelap kepada paling berjaya, yang seharusnya ditaladeni, tetapi dalam politik negara kita, Jawa ada yang Bugis, ada yang Minang, ada yang Mamak, ada yang Malbari, ada yang Fatani, bukan Melayu, tapi dicantumkan asalkan beragama Islam, mengamalkan adat resam Melayu, bertutur bahasa Melayu, maka semua dikirakan Melayu. Disatukan dulu Melayu yang 446 tahun Melayu itu tidak pandai untuk bersatu, sehingga negara mereka dijajah oleh siapa saja yang datang dengan 3 tongkang pun terjajahlah dia, sebab dia tak ada kekuatan. Datang Portugis dia jatuh, datang Belanda dia jatuh, datang Inggeris dia jatuh, datang Jepun dia jatuh. Kerana apa? Kerana orang Melayu pada waktu itu suka berpecah belah, hilang kekuatan. Lalu disatukan. Kemudian bila nak merdeka, negara ini tidak cukup dengan hanya orang Melayu yang bersatu. Kerana dalam negara ini juga sebelum merdeka sudah ada orang Cina, ada orang India, dan lain-lain kaum. Maka kita bina asas kemerdekaan. Kita garapkan dalam perlembagaan negara kita. Bersekutu, bersatu dan bersekutu bertambah mutu. Negara yang kecil-kecil dipecahkan, negeri Selat, negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tak bersekutu, digabungkan. Kemudian digabungkan lagi dengan Sabah dan Sarawak menjadi Malaysia. Bangsa yang berbagai-bagai digabungkan. Lahir parti waktu itu, UMNO dan Perikatan. Tetapi selepas itu kita berpecah. Berpecah dan berpecah. Daripada UMNO pecah, lahir PAS. Daripada PAS pecah, lahir Berjasa. Lahir Hamim. Tak mampu boleh jalan terus lagi. Negara tidak porak-poranda, politik demokrasi, buka parti, tidak mengapa. Dalam UMNO pecah, Parti Melayu sebagai 46. Pecah PKR, pecah. Kemuncaknya pilihan raya 14. Pilihan raya yang ke-14. Maka terwujud sebuah kerajaan yang telah pun diulas oleh sahabat saya, Saudara Hamzah tadi. Dan juga Datuk Taqiyuddin. Tak apalah siapa pecah. Sebab sejahtera Malaysia yang lebih makmur dan sebagainya. Namun realitinya, walaupun diperintah oleh seorang yang ada pengalaman 22 tahun, akhirnya hanya 22 bulan untuk gagal. Pengalaman 22 tahun, tapi hanya mengambil masa 22 bulan untuk gagal. Masih orang yang sama. Boleh bertahan 22 tahun, tapi akhirnya hanya 22 bulan. Gagal mempertahankan satu formula politik baru yang diacu-acu dan dicoba-coba. Maka malam ini saya nak kisahkan apa benda yang berlaku di belakang tabir pada waktu itu, yang menjadikan kita berada lima di hadapan ini. Apa antara perkara yang belum pernah diceritakan sebelum daripada ini. Mungkin boleh saya ceritakan sedikit, melengkapkan sebahagian pada cerita yang diberitahu oleh Setiausaha Agung PAS dan Setiausaha Agung PPBM. Tuan-tuan, apabila terbentuk Kerajaan Pakatan Harapan, kita lihat agenda rakyat yang dijanjikan tak dapat dilaksanakan. Kata Mahathir, dalam kerajaannya ada orang yang berfikiran terlalu sosialis. Saya tak nampak Timbalan Menteri Kesihatan pakai kopiah. Minta maaf tak sebut nama tadi.
Kata Dr. Mahathir, dalam kerajaan pimpinan beliau, terlalu banyak orang yang membawa ideologi sosialis. Dr. Mahathir juga kata, dalam kerajaannya terlalu banyak janji yang memang tak boleh dibuat. Dr. Mahathir juga lah yang berkata kepada kami, termasuk pada Hamzah, bahawasanya DAP ini tidak boleh diberi muka sebab melampau-lampau dalam kerajaan. Saya tak tahu, saya tak pernah berkawan dengan DAP. Saudara Rina, saudara Hamzah mungkin pernah duduk sekali mengesahkan. Tapi saya kata di depan-depan seluruh Malaysia dengar, Dr. Mahathir bila jumpa orang UMNO dia kutuk DAP. Bila jumpa saudara Hamzah, sebelum saudara Hamzah masuk join Bersatu pun minta suruh tolong dia kerana dia ada masalah dengan DAP. Dan di celah-celah tu juga dia kata dia tak boleh terima Anwar Ibrahim. Itu hadis yang paling lama sejak dulu lagi. Jadi dalam Malaysia ada dua, dia Anwar. Satu Anwar yang Mahathir boleh terima, Anwar Musa. Satu lagi Anwar Ibrahim. Di belakang tabir, orang-orang kanan, saudara Rina mungkin tahu, orang-orang kuat parti PPBM membuat gesaan, Mahathir cukup 2 tahun, tolong jangan bagi pada Anwar Ibrahim. Kita duduk belah luar, kita dengar je lah. Timur Gerakan nak suruh Dr. Mahathir pegang sampai habis musim. PAH pun setuju. Saya kira PAH pun nak bawa usul dalam parlimen supaya Perdana Menteri ini kekalah untuk sampai ujung tahun. Yang kita dalam UMNO pula ada was-was, nak sokong tak sokong. Nak sokong ke tidak hingga cukup ujung tahun. Tapi kawan kita PAS dah bersedia nak bawa usul dalam parlimen. Masalahnya apa? Nak cuba menyelesaikan masalah dalam kerajaan yang tak berprestasi. Sebab kita rasa kalau bagi kepada Anwar Ibrahim, tengah-tengah penggal lagi ranap. Tak boleh, tak jadi ketua negara yang main serba boleh. Liberalis. Nak pimpin negara Malaysia ini tidak boleh. Liberalis. Tak boleh, jadi semua boleh. Misi daripada orang yang jelas, tegas, Islam ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh ahli sunnah wal liberal, tak boleh. Dan rekod-rekod pentadbiran yang lain dalam UMNO pun rasa both are the devils. Anwar is a devil. Pada kita Tun Mahathir juga is a devil. Between the two devils, we have to support one devil to be the Prime Minister. Akhirnya kita sependapat dengan PAS. Kita kena sokong Dr. Mahathir. Masalah kerajaan yang gagal. Tapi oleh kerana bila kerajaan gagal, rakyat susah. Budak universiti nak tunggu bayaran tak dapat, basah tak sempurna, peneroka Felda teraniaya, harga barang tak jadi murah, segala apa janji semua hancur ke laut. Walaupun Muafakat Nasional dan UMNO menang pilihan raya demi pilihan raya kecil, tapi sekadar kami, kita menang pilihan raya kecil, masalah kerajaan tak boleh kita nak tangguh-tangguhkan. Lalu Muafakat Nasional, UMNO dan PAS setuju. Setuju untuk apa? Bukan setuju untuk jadi kerajaan. Baru setuju nak kekalkan Mahathir jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, cara mana nak suruh Mahathir kekal jadi Perdana Menteri ni antara lain, saya lah antara orang yang buat kertas kerja. Ni malah ini baru dah buka. Hamzah tak tahu. Bermesyuarat kami 4-5 mata saja di hotel di PWTC itu. Betang cari hitam putih idea macam mana cara nak nyokong Dr. Mahathir. Tak ada kena-mena soal nak ambil alih kerajaan lagi tu. Bersetuju dulu sokong Mahathir kekal sebagai Perdana Menteri. Lepas tu kalau DAP fikir tak sokong, maka Mahathir tak cukup bilangan. Maka kita terpaksa buat keputusan bukan sokong pada mulut sahaja. Kita pun mengutiplah SD. Datuk Taqiyuddin kutip belah pihak PAS.
Saya atas arahan Datuk Zahid kutip belah bagi pihak UMNO. Tuan-tuan ingat mudah nak mengutip SD daripada UMNO nak sokong Mahathir? Tuan-tuan, sebahagiannya naik turun mahkamah diseret oleh Mahathir. Tidak sikit ahli parlimen yang sedang melalui mahkamah atas arahan Dr. Mahathir. Sekarang nak sokong Mahathir. Saya sebagai seorang agung kena kutip SD daripada Dato' Najib. Nak kena ambil SD daripada Tengku Razali Hamzah yang sudah lama berseteru dengan Dr. Mahathir. Tapi kita tidak fikir soal pribadi. Kita fikir waktu itu setuju dan siap terhimpunlah kita punya SD. Waktu itu kami duduk berhimpun dengan PAS di Janda Baik atas bukit. Duk berhubunglah belah sana Saudara Hamzah dan beberapa orang kawan-kawan menyusun, mengatur. Dia pun bukan cerita habis, kita pun dapat sikit-sikit cerita apa rancangan sebenar. Saya tak tahulah, orang sebut Sheraton Move. Kita tak tahu pun ada rancangan jumpa Sheraton. Saya duduk Janda Baik malam tu, orang kata berhimpun Sheraton, di Sheraton. Saya pun pergi pinga-pinga, tak tahu apa-apa. Kalau dia pergi kata kita merancang Sheraton Move, we are not part of it. Orang panggil pergi, kita pergi. Kita dah siap SD. SD-nya ialah nak sokong Mahathir terus kekal. Kalau PH punya orang tak sokong, maka SD, UMNO dan PAS akan mencukupkan nombor bagi mengekalkan Mahathir sebagai Perdana Menteri. Itu yang berlaku. Tak ada dalam buku Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri ini. Pagi itu turun pada Bukit Janda Baik, turun berunding, pergi ke rumah Dr. Mahathir. Reka cerita, dapat berita hari dah nak pergi menghadap istana lah. Dapat pula berita kata, Mahathir letak jawatan. Tak ada dalam skrip kami, Mahathir letak jawatan. Dalam Bersatu saya tak tahu. Kita kutip SD untuk dia kekal jadi Perdana Menteri. Walaupun dia bukan berada bersama kita. Apa berlaku? Wallahualam saya tak boleh explain apa berlaku dalam Bersatu. Tapi kami dan PAS, SD kami siap tulis nama. Bukan setakat sokong, tulis nama kami menyokong Dr. Mahathir untuk sebagai Perdana Menteri. Pagi hari nak pergi menghadap, tengok-tengok SD tak laku. Tak laku sebab batas tubuh kata dia dah letak jawatan. Rekah ceritanya. Macam mana? Nak menghadap pukul 10 ke pukul 11? Ataupun petang. Kami PAS dengan UMNO berhimpun di PWTC. Kita ni nak pergi macam mana? SD tak laku. Last kali, PAS dengan UMNO buat keputusan. Kita akan menghadap, sembah pada Agung. UMNO dan PAS Muafakat Nasional minta bubar parlimen, tak ada calon. Sebab dalam masa 2 jam nak kena buat keputusan. Menghadap dah kena pergi menghadap. Bawa SD tak laku. Sebab batas tubuh kata dia dah letak jawatan. Tak nak jadi Perdana Menteri. Maka pergilah menghadap kami semua seorang demi seorang. Tulis atas kertas, sembah pada Tuanku Agong. Bagi pihak UMNO, bagi pihak PAS, kita buat keputusan minta bubar parlimen, buat pilihan raya. Lepas dah habis semua menghadap, dapat berita yang jumlah UMNO dan PAS suruh bubar pun tak cukup separuh. Yang sokong Mahathir lagilah sikit. Yang sokong Anwar Ibrahim pun juga sikit. Semua sekali tak cukup separuh. Lepas tu dapat pula berita Agung akan panggil pusingan kedua. Sesagung berlega ni. Turut arahan Presiden. Presiden kata tak. Pada Datuk Zahid juga dihubungi. Boleh tak kita bincang supaya kita bawa nama Tan Sri Muhyiddin dalam pusingan yang kedua tu. Nak seorang ganti Tun Mahathir. Nak kena bawa SD lain pula. UMNO pilihan kalau boleh nak bubar, biar rakyat yang tentukan. Tapi dah Agung tak bubar, apa pilihan selanjutnya? Pilihan selanjutnya ialah takkan negara nak kekal dengan nak pakai Perdana Menteri interim. Campur tolak dah bincang-bincang. Bukan 100% setuju, tapi 90% setuju. Buat SD baru, bubuh nama Tan Sri Muhyiddin
Sebagai Sosial Agung, panggil lagi ahli-ahli Parlimen UMNO. Berimpullah dekat Riverside tu. Duduk kat situ, panggil pula seorang-seorang, sign pula lagi satu SD. Nak pergi menghadap kali yang kedua. Datuk Sri Hamzah tahulah apa jadi, Datuk Taqiyuddin tahulah apa jadi, kita yang menyusun. Duduk tak duduk, Mahathir buat pengumuman, dia sanggup pula jadi calon Perdana Menteri. Sudah. Mula letak tak nak. Kita pun suruh bubar. Tak bubar, kita pun setuju berpakat nak angkat Tan Sri Muhyiddin. Bila kita kata nak angkat Tan Sri Muhyiddin, dia kata dia pula nak jadi calon pula dah. Sudah. Kita ada 2 SD ni. Kita hitung-hitung semua sekali sepatutnya sepakat, termasuklah warisan. Hitung-hitung banyak jugalah jumlahnya. Lepas sembahyang subuh pagi saya baca teks, Datuk Taki beri makluman, Tun Mahathir berkempen dah pula dah. Dia nak jadi calon juga, suruh sokong dia. Nak pergi menghadap pukul 10, pukul 11. Pagi pukul 8 beraraklah kami pergi rumah Tan Sri Muhyiddin. Bilang SD. Tak apa ya Tuan Hamzah, saya cerita detail sikit. Bila SD, setelah nak kena tunggu sana, nak tunggu sini, hitung-hitung ada 114 ke 115. Kita kata jom, start kereta, mari kita pergi menghadap. Ada pergi yang menghadap pakai baju batik. Ada yang menghadap dah memang pakai suit dah siap-siap. Ada yang menghadap pakai terkolok Sabah. Masing-masing pergi menghadap ke istana, bawa kertas yang cukup. Yang Tan Sri Muhyiddin sudah ada lebih daripada separuh yang menyokong dia jadi Perdana Menteri. Adalah kerana kita merasakan soal sentimen, soal pribadi, soal perasaan sudah jatuh nombor 2. Soalnya adalah negara mesti diselamatkan. Negara perlu ada nakhoda. Kerosakan yang telah dibuat oleh Pakatan Harapan tidak boleh dibiarkan, dia mesti dibaiki. Yang tahu kerosakan itu adalah sahabat-sahabat yang lain daripada Pakatan Harapan, ada daripada PKR, di bawah Saudara Azmin, daripada Bersatu dan sebagainya. Maka ketepi soal sentimen. Kembali kepada ayat tadi. Kita dah lemah kerana kita berpecah belah, maka lupakan benda-benda furuk, benda-benda rantik, lihat kepada benda-benda besar. Bagaimana negara ini perlu segera diselamatkan. Maka UMNO dan PAS yang telah bergabung bersedia membentuk gabungan yang lebih besar. Maka terjadilah apa yang sedang terjadi sekarang ini. Tuan-tuan dan benarlah, seminggu saja mengangkat sumpah, Allah SWT terus menguji dengan datangnya COVID-19. Bayangkan tuan-tuan, kalau waktu itu negara masih belum diselamatkan, dibiarkan ada dalam keadaan politik tidak stabil Pakatan Harapan ketika itu. Yang kita dengar awal-awal, bagaimana Menteri Pelancongan ketika itu hesitate untuk ambil tindakan tentang kedatangan pelancong daripada China. Kita dengar kenyataan Perdana Menteri waktu itu yang memperendahkan soal wujudnya COVID-19. Kalau dasar itulah diteruskan, bayangkan tuan-tuan apa telah terjadi dalam negara ini. Bukan 10,000 yang terkena COVID-19. Mungkin sudah ratusan ribu. Yang mati bukan 200-an tuan-tuan. Mungkin satu hari 200. Sebab telah berlaku di negara-negara lain yang mengamalkan dasar hesitation terhadap COVID-19. Tetapi kerajaan yang baru terbentuk, sikit sebanyak adalah kita ni pengalaman. Sebahagiannya menteri pada kerajaan lama ada pengalaman macam Saudari Rina dan sebagainya. Termasuklah yang rekon-rekon macam saya adalah sikit sebanyak pengalaman. Kita gabungkan pengalaman-pengalaman kita itu, kita bantu Perdana Menteri. Saya menteri wilayah jaga kecil lah. Menteri gelandangan lah katakan. Jagalah gelandangan. Jagalah penjaja. Jagalah parti-parti dan sebagainya. Sebagai menteri yang di ujung-ujung dahan ni,
Menteri-menteri yang jaga besar macam Datuk Sri Hamzah jadi Menteri Dalam Negeri, lagi berat tugas dia dan sebagainya. Tapi teamwork, pengalaman yang ada masing-masing itu kita gabungkan, bentuk satu kerajaan yang boleh dan mampu membela rakyat, bangsa dan negara. Itu yang penting. Tidak ada hesitation. Lebih lagi kita dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dah jadi menteri, dah jadi timbalan menteri, yang dah jadi seorang parlimen, yang pernah jadi menteri besar, yang dah ada cukup pengalaman, yang dah berlatih bersama Datuk Najib, yang dah berlatih masa Pak Allah, yang dah berlatih masa Mahathir. Seorang Perdana Menteri yang cukup ada pengalaman, digabung pula oleh satu teamwork yang tidak main belakang, tak tikam belakang. Parti lain-lain, tuan-tuan, tanyalah Perdana Menteri itu. Malam dia nak kena pecat majlis tertinggi, siapakah hamba Allah yang menjadi jurucakap supaya dia dikenakan tindakan? Tanya ahli-ahli majlis tertinggi, siapa dia? Orang itu adalah Anwar Musa. Saya lah yang bercakap dalam anti supaya Tan Sri Muhyiddin dikenakan tindakan. Tapi sekarang saya lah juga jadi anggota jemaah menteri di bawah beliau. Dan sebagaimana dimandatkan oleh UMNO, kita bekerja habis-habisan sebagai satu tim perkuatkan kerajaan Perikatan Nasional. Tak ada seorang tarik, walaupun di belakang tafsir macam-macam. Tak boleh ada silap mata dalam soal politik, mesti ada kejujuran. Tidak ada half-hearted perjuangan, tak boleh. Belajar daripada sejarah Pakatan Harapan. Terjadi begitu kerana pepat di luar, rencong di dalam. Terjadi begitu kerana agenda zahir lain, agenda batinnya lain. Dasar ini lain, dasar parti ini lain. Hancur negara 22 bulan. Tetapi kerajaan Perikatan Nasional, walaupun tidak ada manifesto, tapi saya berani nyatakan pada rakyat pada malam ini, walaupun kita dah merintah 5-6 bulan tanpa manifesto, jemaah menteri telah diarah oleh Perdana Menteri agar setiap menteri mengumpulkan tenaga menyusun tawaran baru untuk rakyat bagi membela rakyat habis-habisan selesai soal COVID ini. Tuan-tuan akan tunggulah Perdana Menteri akan buat revelation bila sampai masanya, satu pelan tindakan baru, hala tuju baru, politik order baru. Setelah kita selesaikan, tuntaskan soal COVID-19, alhamdulillah dengan cukup berjaya, kita ada agenda yang lebih besar selepas daripada ini. Tapi agenda besar ini tak boleh buat kalau kita berpecah belah. Kalau tidak, sekali lagi kita menjadi ayam yang berkokok berderai-derai, ekor bergelumang dengan tahi, yang dikejar-kejar tak dapat, yang dikendong jatuh berciciran. Kesian pada rakyat. Agenda farda masih banyak, agenda gelandangan masih banyak, agenda kemiskinan bandar di Kuala Lumpur masih banyak, agenda pemilikan rumah rakyat marhen di Kuala Lumpur masih banyak, agenda petani, agenda nelayan, agenda pegawai kerajaan, agenda rakyat keseluruhannya, pelbagai kaum, pelbagai agama. Terlalu banyak untuk kita bermain politik dengan cara yang tidak sewajarnya. Maka ketepikan sentimen. Maka pada waktu itu, tuan-tuan, gagasan Perikatan Nasional itu nak diformaliskan. Lalu Tan Sri Muhyiddin, saya jumpa dengan Perdana Menteri empat mata setelah mendapat keizinan daripada Presiden UMNO untuk menyelami perancangan beliau supaya mudah untuk kita fahami. Disebut tentang perlunya diformaliskan atas nama Perikatan Nasional. UMNO balik, pening juga nak mikirkan. Banyak orang tak faham. Kita terpaksa berbaik dengan PAS, tuan-tuan, bukan dalam masa 1 hari 1 malam, 11 tahun. Nak jadi berbaik UMNO dengan PAS, tuan-tuan, 11 tahun, start mula daripada tahun 2012.
Di belakang tabir, Presiden UMNO bertolak pada Kuala Lumpur. Lepas pilihan raya, pergi ke Marang senyap-nyap tanpa ada sebarang berita apa-apa. Merintis jalan. Orang UMNO sebahagiannya bila tahu, tak nak kerjasama dengan PAS. Terus terang saya katakan. Tak nak tahu yang bersembunyi. Kalau di Terengganu tu, kalau UMNO buat referendum, sampai sekarang buat UMNO Terengganu kalau boleh, dia minta nak berlawan lagi dengan PAS. Sebab sekarang ada orang cakap ni, akar umbi. Akar umbi betul. Tapi pemimpin kena buat keputusan. Akhirnya pemimpin kena berani buat keputusan apa yang baik bagi masa depan bangsa dan orang yang kita pimpin. Begitu panjang masanya sebelum UMNO dan PAS akhirnya alhamdulillah sekarang ini berada dalam satu pejabat, berada dalam satu bumbung. Tiap-tiap 2 minggu kita ada jawatan kuasa bermesyuarat, berbincang. Kadang-kadang sependapat, ada kalanya kita tidak sependapat, tetapi kita sudah ada chemistry, kita sudah ada working relationship yang baik. Dan tugas seseorang agunglah memastikan ini sentiasa dijaga dengan baik. Bila nak bekerja sama dengan bersatu, tuan-tuan, tidak mudah. Sebab UMNO dengan PAS, luka-luka lama. UMNO dengan bersatu, banyak luka-luka baru. Darah pun meleleh lagi. Tu teranglah saya bercakap. Tuan-tuan ingat tak sedih ke ni bila Parit Buntor Abang Bakar Serai, ni antara Panglima Adi Jagat UMNO tiba-tiba keluar. Datuk Seri Hamzah Zainuddin ni sahabat saya lama ni. Sebab tu tak usah bimbanglah UMNO dengan bersatu. Selagi Anwar Musa dan Hamzah jadi Sultan Agong, kita akan cari jalan damaikan. Saya dengan Hamzah daripada umur 12 tahun. Bersekolah sekali. Main rugby sekali. Duduk rumah sewa sekali. Dia nak kahwin pun saya campur sikit-sikit. Bukan saja sekat sekolah, sampai ke universiti, duduk sekali. Main rugby sekali. Tim tag pirate. Mewakili universiti sekali. Dah keluar universiti, duduk sekali. Pergi ke awal tak ada pejabat, dia duduk lepak pejabat saya tu, di Desa Pandan tu. Ni dia ada, cakap depan-depan. Sahabat. Tapi ada kala dalam politik, sahabat klien, saya klien, dia klien. Tak apalah politik. Tapi keikhlasan tetap ada. Datuk Taqiyuddin melawan bagian Arak di Kelantan. Dia PAS, saya UMNO. Dia PAS, saya UMNO. Dia orang Tok Guru ni Haziq, saya orang Mahathir. Melawan, tapi kami kawan. Kami sama-sama dalam Persatuan Bola Sepak Malaysia. Sebab kalau tengok gini, patut saya ni PAS, Taqiyuddin tu UMNO. Saya pakai songkok, dia tak pakai songkok. Kami kawan. Tapi kami semua menjunjung titah perintah presiden-presiden, kemudian kita lunakkan supaya jadi baik. Yang berat, yang payah, ini kita buka pada malam ini. Yang penting, perjuangan ini, baik Muafakat Nasional, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, hendaklah dijaga baik-baik demi kepentingan rakyat. Jangan bercerai-berai. Maka malam ini bumi Islamlah menjadi saksinya. Kemarin lepas sembahyang Jumaat di Masjid Putra, sebentar saya ada sekali dengan Perdana Menteri. Saya bisikkan dia, minta izin, sebab kami ini semua menteri-menteri, kami sesagung akan berkongsi pentas membawa mesej Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Muafakat Nasional sebagai satu saf yang akan berjuang bersama-sama. Dan sebelum dia tanya saya, dia kata malam besok itu ada pula ceramah Presiden PAS dengan Presiden UMNO. Saya kena pergi ke tidak? Saya kata you sebagai Perdana Menteri tak payah pergi. Malam besok tu Guru Haji Hadi dan Datuk Zahid dah cukup. Itu kita simpan sikitlah kuasa Perdana Menteri. Tak payah turunlah. Sebab ini pilihan raya ni cukup dengan puak-puak kita saja yang jaga dulu. Tapi yang pastinya, bila sampai saja kursi itu kosong,
Bersatu beritahu, awal-awal lagi, no hesitation, UMNO, sila, you all pilih calon. Kontak dengan PAH kata, UMNO jadi calon. Patutnya PAH boleh dah nak minta calon sekali. Dah dekat 11 kali pilihan raya, tak ada calon PAH. PAH duk kempen untuk calon UMNO. Kadang-kadang saya pun berasa tak sedar jugalah setiap kali PAS kena berkempen untuk calon UMNO, calon Barisan Nasional, calon MCA. Tak ada lagi pilihan raya kecil yang selepas pada kamera Highland yang di kursi PAS. Tapi sampai malam ni Sesat Agung memberikan fatwa minta pengundi penyokong PAS Slim River ini 100% beri sokongan. Turunnya Sesat Agung bersatu juga macam itu. Tujuannya kita mahu merapatkan sah. Dan pilihan raya ini penting, tuan-tuan dan puan-puan. Pilihan raya ini ada peluang bagi rakyat beri endorsement kepada kerjasama UMNO dan PAS. Beri endorsement kepada Muafakat Nasional yang diperbesarkan dengan penyertaan bersatu PBBM. Beri endorsement kepada politik permuafakatan menggantikan politik perpecahan. Dan inilah peluang bagi rakyat untuk bersatu hati. Bukan lagi soal individu, tetapi memperagakan istiqamah perjuangan, penyatuan perjuangan yang rakyat setelah bersama dengan kerajaan menentang COVID-19. Kita ada COVID yang lebih besar ke hadapan ini, yang menuntut untuk kita bekerjasama dan kita bersatu padu. Dan kita mulakan di Slim River ini yang insya-Allah kita pamerkan kemenangan yang paling besar kepada calon kita Muhammad Zaidi Abdul Aziz, insya-Allah. Dan juga sebagai satu bisikan halus buat Tun Dr. Mahathir. Saya ni orang kuat Tun Mahathir. Dulu pun jadi menteri kerana Tun Mahathir. Hamzah ni lagilah pula memang orang totok kuat Dr. Mahathir. Kami semua ni tak jadi kami kalau tidak kerana Tun Mahathir. Tapi tuan-tuan, takkanlah dalam dunia ni Tun Mahathir seorang je betul. Tengku Razali tak betul. Musa Hitam tak betul. Ghaffar Baba tak betul. Anwar Ibrahim tak betul. Gati Paklah tak betul. Gati Najib tak betul. Gati Mohyuddin tak betul. Siapa yang betul ni? Mahathir dengan Mukriz ke yang betul dalam Malaysia ni? Ada benda yang lebih penting, lebih besar daripada Dr. Mahathir. Jasanya wajib kita kenang. Jangan kita kasar. Jangan kita melampaui batas-batas tertentu. Hormat, kena hormat. Tetapi tidak boleh kepentingan Dr. Mahathir itu mengatasi kepentingan rakyat, bangsa dan negara yang wajib disatukan dan tidak boleh dipecah belahkan. Inilah message dalam pilihan raya ini. Barisan Nasional committed. UMNO lebih-lebih lagi. Kita hantar signal yang positif kerana kita ada masalah besar di Sabah. Amat besar. Sabah perlukan pembelaan. Sabah juga perlukan politik stabil. Kita dah betulkan kestabilan politik nasional, tapi Sabah masih tak stabil. Politik Sabah, sentimen rakyat dimain-mainkan, tetapi pembelaan kepada rakyat tak seberapa. Kita perlu stabilkan politik Sabah dengan cara yang orang Sabah sendirilah yang akan menentukan. Kami Sesat Agung telah duduk bersama 2-3 malam lepas. Pimpinan parti-parti politik sudah duduk bersama dengan Perdana Menteri merangka membincangkan strategi. Sekali lagi, keutamanya adalah permuafakatan dan kestabilan dan menyelamatkan politik yang merugikan rakyat. Inilah keazaman kita. Dan inilah politik Orde Baru. Inilah politik cara baru. Formula baru. Tak perlu bernostalgia dengan politik 5 tahun, 10 tahun dulu. Tak perlu mana-mana parti merasakan kita
harus lebih, kita harus besar dan sebagainya. Saya katakan politik sekarang adalah politik mengamalkan ta'awun dan ta'ayush. Ta'awun ialah politik yang menuntut kepada kerjasama, bukannya pertelingkahan. Ta'ayush adalah politik yang mampu membentuk coexistence, kewujudan bersama. Dalam satu pinggan masakan, dalam satu dulang masakan, bukan saja ikan, rempah dan rempah ratus yang penting. Walaupun Ajinomoto itu hanya sesudu. Sesudu Ajinomoto itulah yang menyedapkan satu kuali masakan. Maka baik dianya Ajinomoto, ikan, rempah, santan, semuanya penting nak jadikan masakan yang lazat. Maka kita bergerak ke arah membentuk politik yang lebih harmonis. Semua pihak adalah penting. Datuk Seri Hamzah sebut tadi, dah ada 12 parti sekarang. Kita ikat, kemas-kemas 12 parti. Di Semenanjung kita garap atas nama Muafakat Nasional. Di Sarawak kita garap atas nama GPS. Nak lakukan itu kita kena berkorban. Barisan Nasional tak bertanding di Sarawak. Sampai sekarang orang Sarawak masih tengiang-ngiang lambang dacing dalam pilihan raya. Pilihan raya lepas masih lambang dacing di Sarawak. Tapi kali ini sebagai dokongan kepada GPS yang berjuang bersama dengan kita, Barisan Nasional tidak akan kacau daun di Sarawak. Kita beri dokongan kepada GPS seperti mana GPS beri dokongan kepada Muafakat Nasional di Semenanjung. Perkara yang sama kita harap dapat berlaku di Sabah. Menghormati hati nurani dan cara politik orang Sabah. Bersatu bagi otonomi kepada Bersatu Sabah. Begitu juga UMNO dan Barisan Nasional. Kita bantu daripada belakang, biarlah kawan-kawan di Sabah menentukan masa depan politik di Sabah. Kita mesti bantu atas semangat federal yang tinggi serta komitmen yang tinggi. Saya boleh sebut sini tuan-tuan, saya bercakap dengan Perdana Menteri. Dia kata, apa yang boleh kita buat? Saya kata, sir, among other things, let us build a new bridge between Labuan and Membakut ataupun Sabah. Oh, dia kata, berapa mahal? Saya kata, few billion. Dia kata, bawa kertas kepada kabinet. Apa you punya idea dan pandangan? Saya terus jumpa dengan Menteri Kewangan. Saya sedang prepare kertas kabinet untuk mencadangkan kepada kerajaan dan ditimbangkan oleh Jawatan Menteri bahawasanya komitmen kita untuk kemajuan pembangunan Sabah termasuk pembinaan Jambatan Labuan hendaklah kita usahakan sebagai sebahagian daripada perjuangan kita untuk kepentingan rakyat Sabah. Itu hanya satu contoh. Maka tuan-tuan, politik Malaysia akan melalui fasa yang baru dalam bentuk yang baru. Tapi permulaannya adalah di Slim River ini. Berikan mandat yang kuat kepada Kerajaan Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Muafakat Nasional. Kita perlukan dokongan dan sokongan daripada setiap orang pengundi untuk memberi undi melalui calon yang telah kita endoskan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Yang pertamanya bagi pihak Presiden UMNO dan pengurusi Barisan Nasional, terima kasih kepada Bersatu yang telah bersetuju memberi jalan supaya calon di Slim adalah calon UMNO dan Barisan Nasional. Terima kasih juga kepada PAS yang beristiqamah tak berhenti-henti bersetuju di Slim ini. Penyokong PAS diminta memberikan sokongan kepada calon UMNO dan Barisan Nasional. Dan begitulah juga kepada rakan-rakan dalam Barisan Nasional dan Friends of Barisan Nasional. Bagi pihak Presiden UMNO dan pengurusi Barisan Nasional, kami mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua jentera pilihan raya, daripada semua parti-parti politik sahabat. Mudah-mudahan apa yang kita meteraikan di Slim River ini akan kita bawa sebagai satu gelombang dalam pilihan raya yang akan datang yang membawa kejayaan lebih besar. Terima kasih tuan-tuan. Silap salah saya mohon maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati perjuangan kita ini. Moto yang dipilih di Slim ini, kita kekal muafakat. Kita kekal tak kuat. Kita kekal
muafakat, insya-Allah.